muttaqin. Allah kata, segera, cepat. Ya, segeralah kamu segera mendapatkan keampunan Allah. Ya. Segera kamu untuk mendapatkan keampunan Allah, yang mana kalau orang yang telah dapat keampunan Allah itu, Allah akan sediakan baginya syurga. Kita ni Allah sediakan syurga. Ya, satu lot syurga di akhirat. Ya, satu lot. Setiap kita dapat lot tu, saiznya Allah kata, arduhas samawati wal ard. Saiznya satu lot yang kita dapat tu bukannya 80 kaki kali 100 kaki. Saiznya sebesar antara langit dengan bumi. Besar mana? Besar mana? Maknanya kalau antara langit dengan bumi, dunia ni kecil je. Ya. Untuk siapa? Allah kata uiddat lil muttaqin. Allah sedia untuk orang yang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa? Orang yang bertakwa tu dalam ayat yang seterusnya, yang kemudian, yang selepas itu, ya, antaranya orang yang bertakwa tu ialah Allah kata allazina idza fa'alu fahisyah aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya. Orang yang bertakwa tu antaranya ialah orang yang bila dia buat benda keji, yang berdosa. Orang yang bertakwa itu ialah orang yang bila dia buat benda yang berdosa, maksiat, bukan kata tak buat. Ni Allah kata antara tanda takwa tu ialah orang yang buat maksiat, ya. Bukan kata orang yang tak buat maksiat je. Mana nak cari orang tak buat maksiat, orang yang tak buat dosa. Orang yang buat dosa, buat maksiat ataupun fahisyah, benda keji, au zalamu anfusahum, ataupun dia zalim kat diri dia dengan melakukan banyak ada dosa-dosa, kalau dia buat tu boleh menjerumuskan ke dalam syurga. Ni zalim pada diri. Zalim pada diri apa? Buat benda yang berdosa, kalau ke akhirat besok boleh masuk neraka. Tu zalim. Zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Maka dia terus ingat Allah dan dia minta ampun. Ini tanda orang takwa. Dosa ada buat tetapi minta keampunan. Dia minta ampun, walam yusiru ala ma fa'alu. Dan kemudian dia tak ulang dah. Dia tak buat balik dosa tu. Sebab itu kesilapan. Ya, kita tersilap dengan melakukan dosa tersebut. Bukannya satu keseronokan ataupun jadi satu kelaziman kita buat dosa. Kita ada terbuat, kemudian kita minta ampun, istighfar, ya. Minta ampun, ya. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Kata, siapa lagi yang boleh memberi pengampunan selain daripada Allah? Ya. Walam yusiru ala ma fa'alu, dan dia tidak ulang perbuatan dosa tu. Ya, sedangkan dia tahu. Tu dia. Jadi maknanya perbuatan buruk ni ada. Ya. Sebab tu Allah sebut lagi dalam ayat Quran lain, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kitalah yang beriman ni, tuan-tuanlah orang yang beriman. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Minta ampun dengan Allah dengan segera ataupun dengan melakukan taubat. Taubat apa? Taubat nasuha. Ya. Kita ada buat kesalahan, mungkin kita tak buat baru ni, kita buat dulu-dulu. Ni dulu-dulu. Ada tak taubat? Ada tak minta ampun? Dulu-dulu ni, ya. Mungkin yang baru ni kita mungkin perasan, ya. Ini dulu-dulu, zaman kita remaja, belia dulu, ya. Tentu ada, ya. Kalau tak taubat masih lagi dulu, kita anggap kita seperti biarkan saja, maka tak jadi. Kena, ya. Kena ingat bahawa kesalahan itu, perbuatan itu adalah satu perbuatan mungkar, perbuatan dosa, dan kita rasa kecewa, rasa sedih dengan perlakuan yang kita buat, maka kita bertaubat, ya. Jadi bukan kata dosa yang dibuat itu adalah satu benda yang dah tak ada peluang dah untuk kita. Tak, itulah tanda sama ada kita boleh jadi orang yang bertakwa ataupun tidak. Apa dia? Orang yang bertakwa bila dia buat kesalahan dulu, dia ingat, dia sesali dengan kesalahan dia dan minta ampun kepada Allah. Kalau kita orang yang tak bertakwa, maka kita tidak rasa apa. Tak ada rasa pun dengan apa? Dengan kesalahan yang telah dibuat. Itu dia antara perkara yang baik dan juga yang buruk yang kita baca. InsyaAllah malam kita habis, ya. Baik. Fitrah yang baik terletak pada keimanan dan kebajikan. Fitrah. Dalam bab ni juga ada disebut tentang fitrah. Fitrah ni apa? Apa ni fitrah? Fitrah ni ialah kita ni, diri kita ni semula jadinya, fitrah ni maknanya asal kita ni ataupun
keadaan kita yang asal, yang sebenar ataupun semula jadi, manusia ni dia nakkan baik. Semua orang nak baik, tak ada orang nak buruk, tak ada orang nak jahat, ya, dia nakkan baik, ya. Tetapi dalam masa yang sama ada benda yang buruk, ya. Fitrah kita ni apa? Dia terletak pada keimanan dan kebajikan. Kalau kita iman kita baik, maka di situlah keadaan kita asal, ya. Manusia begitu. Kita ini lahir dalam keadaan yang apa? Kita ini lahir dalam keadaan kita beriman kepada Allah. Manusia ni sebelum lahir dia beriman. Bila lahir, di situ ketentuan dia. Sebelum lahir Allah kata fa ashhaduhum ala anfusihim. Ya, Allah kata fa ashhaduhum ala anfusihim. Mereka diminta untuk memberi persaksian. Siapa mereka? Kita ni sebelum lahir dulu, ketika kita berada di alam roh, Allah panggil kita ni sebelum kita masuk dalam jasad kita belum ada ni, ya? Kita ni belum ada lagi dalam perut mak lagi, perut ibu pun belum ada lagi, ya? Ketika itu Allah panggil semua yang Allah, yang manusia ni Allah panggil, dan kita diminta persaksian. Kita diminta apa? Kita diminta ikrar. Fa ashhaduhum ala anfusihim. Diminta ikrar kita. Apa ikrar kita? Allah kata alastu bi rabbikum. Adakah aku ini Tuhan kamu? Ya. Kita tak ingat. Ya. Sebab ketika itu kita berada di alam lain, alam roh, dan kita memang tak ingat. Sebab itu kita nama insan, nasi ataupun nasia, pelupa. Kita ni pelupa, kita tak ingat dulu. Apa kita jawab bila begitu? Bila kita berhadapan dengan Allah, Allah tanya alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Adakah aku ini Tuhan kamu? Kita sebut apa? Qalu, kita kata. Kita pun memberi persaksian. Apa dia? Bala. Bala ni maknanya betul, benar ya Allah. Ataupun kalau dalam terjemah kata bahkan, tak ada penafian, ya. Kita memperakui dan kita meyakini. Maknanya kita ni manusia ni, semua manusia dia begitu. Tapi kenapa bila lahir ke dunia dia berubah? Bila lahir saja ke dunia kita berubah. Ada yang Muslim, ada yang kafir, ada yang pelbagai agama. Kenapa berlaku macam tu? Inilah yang digambar oleh Nabi SAW. Nabi gambarkan kita ni begitu ketika awalnya. Tetapi apabila kita lahir, ma min mauludin, Nabi kata, ma min mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kita ni, ya, ketika lahir dulu, lahir dalam keadaan fitrah. Lahir dalam keadaan fitrah tu apa? Lahir dengan keadaan beriman kepada Allah, ya, ketika lahir ke dunia. Tetapi kenapa berlaku perubahan? Fa'abawahu, Nabi kata, maka mak ayah dia. Mak ayah ni yang menentukan. Kita ni kalau kita sebagai mak ayah, kitalah yang menentukan anak-anak ni. Kitalah yang mencorakkan anak-anak kita. Fa'abawahu, ya, yuhawwidanahu, sama ada maka mak ayah dia lah yang sama ada menjadikan dia ni seorang Yahudi, au yunassiranahu, ataupun seorang Nasrani, Kristian, au yumajjisanahu, ataupun agama-agama lain, agama Majusi. Ya, kita, ya, kenapa berlaku ramai yang bila lahir kemudian lahir dalam keadaan kafir? Kerana mak ayah. Ya, walaupun di situ Nabi sebut keadaannya ialah dalam keadaan beragama, ya, agama Islam ke ataupun agama-agama lain, tetapi difahamkan juga bahawa anak-anak tu kitalah corakkan. Kalau kita corakkan anak itu jadi sebagai orang yang mentaati Allah, insya-Allah dia akan jadi anak yang mentaati Allah. Tapi kalau kita masa lahirnya anak dulu kita tak bimbing mereka, maka mereka menjadi jauh daripada Allah, kitalah yang bertanggungjawab, ya. Jadi itu dia. Bukan pada kekufuran dan pandangan serta seberhalal, ya. Demikian pula kepuasan naluri manusia terletak pada hilangnya akhlak dan akal, ya. Baik itu dia. Al-Quran menyebut bahawa untuk membersihkan diri dari sifat yang tidak baik itu hanya dapat ditempuh dengan ajaran yang telah dituntut oleh agama, ya. Maknanya kita ni asal dulu beriman, kemudian lahir kita bergantung kepada bagaimana mak ayah kita corak. Kemudian dalam itu ada yang mak ayah corakkan dia dengan sebagai anak yang soleh. Tapi ada juga yang mak ayahnya tidak membuat apa-apa, tak buat apa-apa. Dia biarkan saja anak itu bagaimana keadaan dia. Ya. Dan kemungkinan kita juga begitu. Ya. Kemungkinan kita dulu
mak ayah dah corak baik dah, bagus dah. Tetapi perubahan tu berlaku apabila kita meningkat dewasa. Ya. Jadi bagaimana kita nak pastikan kita ini baik? Apabila kita dewasa, apabila sampai kita tahap kita ini tahap dah mempunyai fikiran, ya, maka di ketika itulah kitalah yang menentukan, ya, kitalah ketika tahap baligh, ya, dalam Islam dikira sebagai tahap baligh, tahap menentukan keadaan diri sendiri. Ketika itulah kita ini bawa diri kita ini sama ada dalam keadaan baik ataupun keadaan buruk, ya. Sebab itu Al-Quran sebut kita ni nak jadi baik kena kita sekali, ya, tak ada orang lain dah, ya tuan-tuan. Kita nak jadi baik, jadi soleh, kita, bukan orang lain. Kita belajar ni sebagai panduan saja, tetapi untuk apa ni, dari segi pelaksanaan dan juga nak membentuk diri itu kita sendiri, ya, seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Ma'arij, ya. Baik, kita tengok sikit. Allah sebut dalam surah Al-Ma'arij, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya manusia ni, Allah kata, kita ni Allah jadikan tabiatnya resah. Ya, kita ni Allah kata tabiat kita ni bila Allah jadikan kita ni dalam keadaan gundah ataupun dalam keadaan tak tentu arah. Kita ni baik tak senang, susah pun gelisah. Ya, kita ni macam tu. Ya, hari ni ada satu berita, anak seorang jutawan Cina duduk di Hong Kong, dia bunuh diri, terjun daripada bangunan. Dia tu anak tunggal, ayahnya jutawan besar, seperniagaan besar. Dia terjun dengan bayi yang umur 5 bulan tingkat. Sebab apa? Ni Allah kata kita ni manusia, Allah jadikan kita ni, memang kita ni akan ada sifat yang tak tentu arah. Kita kaya pun susah hati, kita miskin pun susah hati. Memang begitu, ya. Sifat kitanya begitu. Sifat ni Allah kata manusia ni, dia sifat dia resah gelisah, ya. Iza masahu syarru jazua. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia resah. Bila ditimpa kesusahan, ya, datang musibah tak tentu arah, ya. Berapa ramai orang bila kena timpa musibah dia tewas, diganggu sikit dengan keadaan yang tidak seperti diharapkan, dia tewas. Orang yang berniaga asalnya untung, sampai satu tahap mengalami kerugian, maka dia kecewa. Bila kecewa, dia macam-macam tindakan dia buat, ya? Sama ada hilang akalnya ataupun dia hilangkan nyawanya, pelbagai. Sebab apa? Bila ada kesusahan, kita tak dapat menerima dengan redha, dengan hati yang tenang ujian ataupun dugaan yang Allah beri, ya. Diberi ujian dengan kesusahan pun, ya, kita kalah, ya. Wa iza massahul khair manu'a. Bila diberi kesenangan, ya, bila diberi kesenangan, dia pula bersifat kedekut. Satu hal juga, ya. Masa susah dia apa, kecewa. Tapi apabila diberi kesenangan, ya, diberi keuntungan, kalau berniaga tu untung yang besar, manusia ni akan bersifat manu'a, kedekut, bakhil, ya. Illal musallin. Ini sifat manusia yang asal. Tetapi Allah kata kecuali yang tidak berperangai ataupun yang tidak seperti itu, yang kalau susah dia resah gelisah, kalau senang dia beroleh keuntungan dia jadi kedekut. Yang tidak berperangai begitu, Allah kata illal musallin, kecuali orang yang jaga solat dia. Orang yang jaga solat, dia akan tenang, hatinya akan tenang, hatinya akan rasa, ya, sejahtera dengan apa yang Allah beri, ya. Jadi kekuatan kita apa, tuan-tuan? Inilah solat, ya. Apabila kita jaga solat, maka datanglah apa-apa dugaan, kita boleh hadapi dengan baik, ya. Allazina hum ala salatihim daimun. Dan mereka yang menjaga kehormatannya, iaitu mereka yang tetap mengerjakan solatnya. Orang yang jaga, ya, dia jaga tentang diri dia, dia jaga solat dia, ya, maka inilah orang yang tidak akan resah gelisah dan juga tidak akan bersifat bakhil. Wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dan orang yang apabila ada harta, ya,
Dia bagi-bahagikan hartanya mengikut yang termaklum. Ya. Dia ada harta dia mencukupi ataupun ada melebihi ketetapan yang ditentukan, maka dia beri kepada yang termaklum. Apa yang termaklum? Maknanya kalau layak keluarkan zakat, dia keluarkan zakat. Dia tak suruh. Dia tak apa? Dia tak kedekut. Kalau perlu bagi kepada orang yang memerlukan, orang miskin, dia bagi. Ya? Ada orang yang miskin memerlukan bantuan, dia bagi. Dia tak fikir ataupun dia tak kedekut. Ini orang yang sifat dia tak resah gelisah, dan juga dia tak bakhil. Ya? Lis-sa'ili wal mahrum. Orang yang miskin ni, yang minta apa ni, yang dia beri sedekah ni tadi, sama ada orang tu minta ataupun orang tak minta. Ada orang daripada persekitaran kita pun ada yang susah, terutama kalau sekarang ni ada yang ada anak kemudian tak bekerja, kehidupannya jadi sempit, jadi susah. Ada yang minta, ada yang merayu minta tolonglah bantu. Yang minta kita bagi. Tapi ada juga yang tak nak minta, dia malu nak minta. Ya, pada dia tak apalah, dia hadap sendiri. Yang ini pun bagi orang yang baik, yang jaga solat tadi ni, dia akan bantu juga walaupun orang tak minta. Tapi dia tahu, kita tahu kehidupan dia bagaimana, anak-anaknya macam mana. Ni nak bersekolah ni, anak-anak dia mampu tak menyediakan apa ni, keperluan sekolah anak dia. Kita tahu dia tak mampu, maka kita bagi walaupun dia tak minta. Ini sifat orang yang Allah kata dia tenang, dia sejahtera. Ya, bila ada saja musibah ataupun kesusahan berlaku pada dia, ya, dia tidak resah gelisah, dan juga dia tidak bakhil. Wallazina yusaddiquna biyaumiddin. Ya, dan mereka juga percaya pada hari pembalasan. Ya, percaya makna kita tahu kalau kita bagi pada hari ini, walaupun nampak kita bagi tu mengurangkan apa yang ada pada kita, tetapi kita tahu inilah saham kita, ataupun inilah hasil yang kita boleh tuai di hari akhirat besok. Kita bagi hari ini nampak habis, tetapi hasilnya kita tahu kita akan dapat pada akhirat besok. Sebab apa? Kita yakin dengan hari yang Allah janjikan. Hari yang Allah janjikan hari apa? Hari yang Allah janji buat baik, Allah balas dengan kebaikan, buat buruk, Allah balas dengan keburukan. Wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun. Dan mereka yang takut, yang gemetar. Wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun. Dan mereka ni dengan azab Tuhan mereka ni, mereka takut, mereka gemetar. Bila dengar kalau ada kita buat salah sebelum ni, berdosa, bila berdosa apa ni, dia punya balasannya Allah tangguhkan di akhirat besok, kita rasa takut, kita rasa gemetar, dan juga kita tidak akan rasa selesa dengan apa keburukan yang ada pada diri kita. Ya. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Dan kerana sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak patut. Ya. Kerana inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Dan dengan sebutan tentang azab yang menunggu, dengan keburukan yang kita buat di dunia ni, kita buat buruk, ada dosa kita buat di dunia ni, dan kita tahu balasannya di akhirat besok ialah dalam bentuk azab, maka Allah kata dia tidak akan rasa makmun, tidak akan rasa aman, tidak akan rasa selesa, ataupun tidak akan rasa biasa saja. Ya, kita ada buat kesalahan dulu, kita tahu kesalahan kita itu akan mendatangkan dosa kita di akhirat besok. Selagi mana kita tidak minta ampun, selagi mana kita tidak bertaubat, kita tidak akan rasa selesa. Tapi kalau kita buat dosa, hati kita relax je, maknanya kita ada sesuatu yang kita kena perbaiki. Ya, adalah. Jadi ni dia, sebab Allah kata apa? Orang yang baik ni, akhlak yang baik ni tadi, dia tidak akan rasa selesa ataupun tidak akan rasa tenang dengan dosa yang dia buat. Tentu dia akan rasa susah hati. Ya. Wallazina hum li furujihim hafizun. Dan mereka jaga kehormatan diri mereka ni sebaik-baiknya. Kita ni kehormatan diri, sama ada lelaki ataupun wanita, sama. Bukan kata orang perempuan saja kena jaga kehormatan diri, orang lelaki pun kena jaga kehormatan diri. Sama-sama, saling. Jadi
Itulah antara yang Allah sebut bahawa bagaimana kalau kita nak tahu diri kita ni, adakah kita ni orang yang halua ataupun tidak, orang yang Allah kata ni sifat kita ni resah gelisah ataupun tidak. Surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 29, 10 ayat ataupun 11 ayat Sebagaimana kita mengetahui bahawa akhlak yang baik tidak akan mantap dan kuat dalam jiwa secara tiba-tiba, ia memerlukan masa untuk mendidik dan mematangkannya. Akhlak ni dia bukan datang tiba-tiba. Hanya Nabi SAW yang memang begitu. Sebab Nabi Allah pelihara. Nabi Allah buang ketika kecil, Allah belah dadanya, buangkan segala kekotoran, segala keburukan, dan Allah masukkan hikmah. Sebab itu Nabi SAW daripada kecil lagi dia akhlak baik. Nabi dia bukan akhlak dia dah besar baru dah berumur baru baik. Nabi ni daripada kecil lagi, daripada kecil lagi Nabi sudah berakhlak baik. Tapi kita bagaimana? Kita tidak. Kita ada masa akhlak kita baik, ada masa akhlak kita buruk. Tetapi boleh tak begitu? Tidak boleh. Maknanya kena pastikan akhlak kita ni sentiasa baik. Bagaimana nak? Kitalah yang kena pastikan. Kita lah kena. Kalau kita rasa tiba-tiba kita dalam keadaan yang dalam keadaan yang menunjukkan sesuatu sikap yang tidak baik, kita sedar diri balik, kita insaf balik bahawa perbuatan ataupun perlakuan itu adalah buruk, maka kita baiki. Orang yang tengah nak marah, tengah nak marah, nak marah ke orang, bila nak marah kita fikir balik bahawa ini adalah akhlak yang buruk, maka kita baiki, kita tenangkan jiwa kita, tenangkan diri kita. Itu dia. Sebab ada masa-masa kita akan terpedaya dengan syaitan dan juga dengan hawa nafsu. Kita akan lupa dengan kebaikan yang sepatut kita buat, tetapi kita akan buat keburukan. Tetapi orang yang selamat, dia dapat kawal diri dia. Dalam keadaan dia tahu nak buat benda yang buruk, dia sedar dan dia cepat membetulkan kesilapan diri dia. Itu kitalah, kita sendiri. Tak boleh, kita tidak boleh mengharapkan orang. Tetapi dalam kita bermasyarakat, dalam kita bersaudara ini, perlu juga saling tegur menegur. Kita nampak kawan kita ni nampak macam dah semacam je, dah mula tak dapat kawal diri, nak marah ke nak apa, kita tegur, beri teguran yang baik. Itu sebagai satu konsep persaudaraan, supaya dia tidak buat kesilapan. Jangan biarkan. Itulah rahsia hubungan antara akhlak dengan amal ibadah. Akhlak dengan amal ibadah begitulah. Maknanya dalam kita, tuan-tuan, kita buat ibadah ni, kita jaga ibadah ni, akhlak tadi pun kena jaga baik. Akhlak kita kenalah pastikan baik, jangan akhlak buruk. Maknanya ibadah kita buat, kita jaga, kita banyak buat ibadah, tapi kalau akhlak kita tidak baik, akhlak kita buruk, maka dia tidak ada ertinya dengan ibadah yang kita buat. Tak ada nilai ibadah kita. Dia saling memerlukan, saling melengkapi. Tak jadi juga orang akhlaknya baik, bukan main nampak baik, lembut semua, tapi ibadah tak buat, pun tak jadi juga. Kan? Nampak dia baik, selalu pendiam je, tapi ibadah tak nak buat. Ibadah tinggal, maka tak jadi. Jadi dua-dua ni kenalah ada pada diri kita, dengan rasa, dengan menjaga ibadah, kita juga menjaga akhlak supaya dia sempurna. Apa dia? Seperti solat, zakat, percaya terhadap hari pembalasan, sentiasa takut terhadap seksa Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Maknanya inilah kena jaga. Selain pada ibadah, keyakinan, iktikad kita pun kena jaga supaya dia betul. Kesimpulannya, amal ibadah yang diperintahkan oleh Islam ialah untuk menegakkan dan memelihara fitrah serta menjaga nafsu. Ibadah tidak akan mencapai kesempurnaan jika tidak memiliki akhlak yang baik. Maknanya apa yang kita baca beberapa minggu ini tentang kebaikan dan keburukan ini ialah kita kena faham bahawa kita ini, setiap kita ni kita ni berasal daripada fitrah yang satu. Maknanya fitrah kita adalah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah. Tetapi bagaimana boleh berubah ialah apabila kita gagal kawal diri kita gagal kawal nafsu kita, maka
fitrah kita tadi akan jadi lari, ya. Tetapi dari segi hati kita memang kita nakkan kebaikan, kita nak benda yang baik, ya. Jadi macam mana nak capai baik, kitalah yang kena didik diri kita, kitalah kena jaga diri kita, ya. Jadi begitulah. Jadi kalau buat ibadah banyak mana pun akhlak tak baik, maka tak jadi juga, ya. Habis bab yang ketiga. InsyaAllah masuk bab yang keempat, kerosakan akhlak. Bagaimana akhlak itu boleh dikatakan rosak? Bagaimana kita ni, ya, adakah sekarang ni kita tahu, kita tengok diri kita ni, adakah kita ni akhlaknya tidak rosak? Ya, kita tengok sikit, pendek je ni dalam 4 muka surat, ya. Baik, keutamaan tidak akan dicapai dengan paksaan. Sama juga jika memaksa seseorang beriman, dia tidak akan beriman. Maka ia mempunyai asas, iaitu kebebasan jiwa dan fikiran, ya. Maknanya nak paksa orang supaya buat baik ni dia tak jadi. Sama macam sekolah, ya. Di sekolah ni bukan untuk paksa budak-budak jadi baik. Kat sekolah dia adalah tempat mendidik, ya. Nak didik anak-anak jadi baik, dia kena dalam bentuk didikan. Kita nak pastikan anak-anak kita jadi baik, dia mestilah berdasarkan didikan, bukan paksaan. Sebab tu kalau kita tengok ada kan orang dia didik anak dengan rotan, ya. Buat salah rotan, ya. Akhirnya anak tu jadi apa? Anak tu tak heran dengan rotan tu, ya. Bila dia tak ada, ayahnya tak ada, dia buat. Sebab apa? Ayah tak nampak rotan. Tapi kalau ayah ada, dia kawal, dia jaga diri dia. Sebab apa? Dia didik dengan paksaan. Anak-anak ni dia bukan didik dengan paksaan, dia kena didik dengan tarbiyah, ya. Tarbiyah ni apa? Dengan panduan. Pandu dia bagaimana nak buat baik, ya. Begitulah di sekolah, ya. Di sekolah kalau kita zaman kita dulu, kita kata kita dulu pun memang ditarbiyah oleh cikgu-cikgu kita. Tetapi kita dulu situasi dia berbeza. Kita dulu anak murid dengan cikgu takut, kan? Anak murid kita nampak cikgu takut betul cikgu, ya. Bukan nampak cikgu, nampak kereta cikgu pun takut. Cikgu tak nampak lagi, nampak kereta lalu, kereta cikgu lari. Padahal yang bawa tu bukan cikgu, isteri cikgu, kan? Sebab apa? Sebab itu zaman kita. Zaman sekarang berbeza. Anak-anak tak heran, ya. Anak-anak kalau kita duduk dia panjat yang kita, ya? Kita pula kena panjat, dia relax, tak ada apa. Sebab apa? Sebab keadaan begitu. Tetapi dari segi tarbiyah sama, tarbiyahnya sama. Kalau dulu adalah keadaan anak-anak takut pun, dia perlu ditunjukkan dengan bagaimana nak melakukan kebaikan, bagaimana nak melakukan sesuatu yang baik dan juga amal soleh, dia perlu ditunjuk. Begitu juga dengan sekarang, ya. Bezanya dulu mudah, lebih mudah. Sebab bila cakap, kita mudah dengar. Cikgu cakap sikit lembut, kita dengar. Anak sekarang dia berbeza sikit, ya. Dia kena ada cikgu tu, dia kena ada skill dia, ya. Dia kena ada kemahiran dia nak tarik, nak didik anak-anak, ya. Tetapi konsepnya sama. Maknanya nak latih supaya akhlak baik, ya, kita kena bimbing, kena pandu, ya, baru boleh. Kalau kita tak pandu, mereka tak boleh. Kalau kita suruh mereka mencari sendiri, dia tidak akan jadi, dia tidak akan tertanam dalam jiwa anak-anak, ya. Kena cikgu pandukan, kena beritahu yang baik ini baik, yang buruk yang ini buruk, ya. Buang sampah itu buruk perangai ni, maka kena jumpa sampah, kena ambil. Ini bimbing anak-anak, dia boleh, ya. Kalau setakat umur anak-anak ni kita bimbing begitu, dia akan tertanam dalam pemikiran dia akan tertanam dalam jiwa dia, maka dia akan buat, ya. Baik, Islam berusaha supaya manusia membentuk akhlak yang baik. Islam tidak memaksa manusia atau menggunakan cara dalam memberikan pengajaran atau kebajikan, ya. Itu dia. Islam nak kita ni, Islam ini dia lahir dalam bentuk, ya, untuk membentuk akhlak, ya. Seperti mana kata Nabi apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi kata, ya. Nabi kata apa? Nabi kata aku ni diutus ni, ya. Antara sebab Nabi diutus oleh Allah ialah untuk apa? Untuk makarimal akhlak, untuk mencantikkan akhlak manusia. Nabi diutus tu untuk bentuk akhlak kita, ya. Bukan sekadar nak tunjukkan buat ibadah ni dosa, ni pahala, bukan sekadar itu. Tetapi Nabi diutus untuk pastikan akhlak kita baik. Sebab akhlak dia tidak lari, dia tidak boleh terpisah dengan Islam. Islam ini ditunjukkan dengan akhlak yang baik. Tuan-tuan ingat tak berlaku di
New Zealand baru yang tahun lepas ke tahun lepas yang apa yang orang tembak di masjid kan, di Christchurch kan, di masjid kan. Video yang pertama yang orang tu, yang penembak tu, dia tembak tu, dia pasang video dekat topi dia ni, dia pasang kamera, dia buat live ya, dia buat live, maknanya orang boleh tengok. Dia bawa senapan, dia masuk masjid, dia jumpa seorang yang baru keluar masjid. Orang tu dengan muka baik, muka manis, sedangkan dia bawa senjata api ni. Orang tu tak lari. Orang tu kata apa? Hello brother, dia kata. Kan? Hello brother. Sebab apa? Islam begitu. Islam dia walaupun apa keadaan, kita kena tonjolkan akhlak yang baik. Ya? Akhirnya dia kena tembak. Kan? Dia kena tembak, kemudian orang lain mau tembak. Ramai yang mati. Ya? Nak tunjuk bahawa Islam dia bawa begitu. Islam ni dia tunjukkan akhlak yang baik. Sebab tu kalau kita tengok, ya, bagaimana sahabat-sahabat sebelum apa? Sebelum Islam itu tertegak, sahabat-sahabat yang awal memeluk Islam ni, mereka teruk menerima tekanan. Ramai yang kena seksa. Ya, diseksa. Tetapi apabila Islam menawan kota Mekah, sahabat-sahabat tak balas dendam. Tak balas dendam dengan apa yang mereka kena dulu. Sahabat-sahabat semua memaafkan. Begitu juga Nabi SAW maafkan. Ya, memaafkan apa yang telah berlaku. Sebab itu yang akhlak yang dibawa oleh Islam. Islam ni dia bukan datang dengan dendam, dia bukan datang dengan nak balas balik apa yang telah kita alami. Ya, jadi begitulah. Wallahu a'lam. Cukuplah untuk malam ni. Ya, kita maknanya itu sebagai mukadimah lah untuk bab yang keempat ni. Ya, InsyaAllah kita sambung lagi lah pada pertemuan yang akan datang. Ya, moga-moga ada kefahaman untuk kita dan juga sebagai panduan untuk kita bersama dalam kita dalam kita kehidupan kita yang berbaki tak berapa lama ni, ya, supaya kita boleh baiki ya, keadaan diri kita, keadaan iman kita, keadaan ibadah kita, keadaan akhlak kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma, wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya rabb Sulaiman wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Musa wa Isa wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.